Alright, thank you. Okay, boleh nampak screen? Boleh. Okay, right. So kita terus dengan period 3, okay, elements in period 3. Okay, so sebelum ni kita dah tengok 3 group 3 group kita dah tengok. Group 1, group 17, group 18. 3 group kita dah tengok. Okay, and then kita akan tengok period 3 pula. Okay, so kita tengok period pula So bila kata period, okay, period ni maksudnya yang melentang. Okay, period ni yang melentang. Group yang menegak, vertical. Period yang baring, horizontal. Okay, so untuk tajuk ni ada period 3 saja yang kita belajar. Cikgu, kenapa tak belajar period 1, period 2, period 4 dan sebagainya? Kalau belajar period 1 sampai period 7, belajar group 1 sampai group 18, tebal dia macam buku teks awak. Lebih tebal lagi untuk satu tajuk tu. Okay, so kita tak ada lah tengok setiap group dengan setiap period. Okay, kita ambil yang penting-penting saja. Okay, so period 3, dalam satu period 3, dia ada 8 elements. Okay, dia ada 8 elements. So 8 elements ni, anda kena hafal dan kena ingat. Kena ingat dia punya nama dan dia punya susunan dia. Okay, so period dia start daripada kiri ke kanan. Okay, kalau group atas ke bawah. Siapa yang on mic boleh tolong tutup mic tak? Okay, period daripada, boleh tak tolong tutup mic siapa yang on mic? Okay, period daripada kiri ke kanan period daripada kiri ke kanan. So daripada kiri kita akan jumpa elemen yang pertama iaitu Na. Okay, so ini cikgu ambil daripada modul lah So Na yang pertama, okay, sodium. Lepas tu pergi ke kanan. Okay, kiri ke kanan. Na, Mg, Al sampailah Ar. Ar ni argon. Okay, so kat sini dia ada Al ni aluminium, Si silikon, P bukan potassium, P ialah phosphorus. Okay, S ialah sulfur. Okay, S ialah sulfur, Cl, klorin, Ar, argon. Okay, so semua sekali ada 8. So awak kena ingatlah dia punya susunan dia. So daripada kiri ke kanan kena ingat. Okay, dia kalau awak Google, okay, awak boleh Google, dia macam-macam cara awak boleh hafal. Ada yang guna cerita lah, apalah semualah. Okay, tapi kalau cara cikgu, okay, kalau cara cikgu adalah cara cikgu, tapi cikgu rasa cikgu tak nak ajar kot cara cikgu. So awak buatlah cara awak sendiri, yang penting awak hafal daripada kiri ke kanan cukup 8. Okay, so daripada kiri ke kanan, benda yang pertama yang kita tengok ialah proton number. Okay, proton number bertambah 1. Okay, so dia start dengan 11, Na 11, magnesium 12, 13, sampailah argon, proton dia ialah 18. Okay, so proton dia bertambah setiap 1. Okay, and then kita tengok dia punya arrangement. Okay, untuk arrangement setiap elemen dia ada 3 shell. Okay, dia ada 3 shell. Ni 3 semua sampai argon ada 3 shell. Siapa yang on mic boleh tolong tutup tak? Dengar berita utama pula dah. Okay, thank you. Alright, so setiap elemen dia ada 3 shell. Okay, sebab dia duduk dalam period yang sama. Kalau period 3, maksudnya setiap elemen dia ada 3 shell. Okay, untuk setiap elemen, dia orang punya shell yang pertama dengan shell yang kedua penuh. Okay, contoh kita tengok this one. Okay, Na281. So 2 ni shell yang pertama dah penuh, shell yang kedua pun dah penuh, cukup 8. Shell yang ketiga 1 lah sebab dia group 1. Na ni group 1. Magnesium group 2. So dia punya valence dia ialah 2. Aluminium dia bukan group 3 dah, dia group 13. Okay, so valence dia ialah 3. So tak penuh lagi. Okay, tak stabil lagi. Silikon valence dia 4. So silikon group 14. Phosphorus valence 5. So group 15. Sampailah
kepada argon. Okay. So dalam banyak-banyak ni ada 8 ni, yang paling stabil ialah argon. Dia group 18. Kenapa dia stabil? Sebab valence yang pertama 2 stabil, valence yang kedua 8, valence yang ketiga dia pun 8. So argon sahaja yang dia punya shell dia cukup elektron dia. Shell yang pertama 2, shell yang kedua 8, shell yang ketiga 8. So dia seorang sahaja yang complete dia punya shell dia. Okay, dia punya shell dia penuh dengan elektron. Maksudnya dia paling stabil. Okay, right. And then kita tengok apa lagi? Alright, ni yang tadilah, okay, bilangan valence apa semua dan sebagainya. Okay, and then dia punya sifat dia. Okay, sifat dia. So dalam 88 ni, okay, dalam 88 ni Na sampai argon. Okay, so start daripada Na, warna merah. Okay, start daripada Na sehinggalah fosforus. Okay, Na sehingga fosforus, dia ialah metal. Okay, dia ialah metal. Okay lah, boleh lah, dia ialah metal. Okay, lepas tu sampai S. Sorry. Okay, metals. Cl dengan Ar, argon, non-metal. Macam tu. Okay. Boleh lah? Okay. Lepas tu kita tengok kejap. Oh, nampak ke tak? Si datang ni. Kan kita ada Na, Mg, Al. Lepas tu Si. Okay. Si dia bukan sepenuhnya metal lah. Dia metal. Tapi dia bukan sepenuhnya metal. Okay. Si ni kita panggil istilah dia ialah metalloid. Susah lah je kat sini. This one. Metalloid. Metalloid. Metalloid ni maksudnya dia separuh metal, separuh non-metal. Macam tu. Okay lah. Dia separuh metal, separuh non-metals. Okay. Boleh lah? Okay. Alright. Metalloid lah. So dia ada istilah lain dia. Yes. Semi-metal. Semi-metal. Maksudnya separuh metal, separuh lagi non-metal. Apa maksud separuh metal, separuh non-metal? Maksudnya dia ada dua sifat. Dia boleh jadi metal, dia boleh jadi non-metal. Maksudnya dia ada sifat metal dan dia ada sifat non-metal. Okay. Clear? Alright. Itu yang pertama. Okay, kita kena kenal elemen-elemen yang ada dalam period yang ketiga. Okay, yang kedua, kita tengok dia punya macam biasa physical properties. Okay, so sama saja kalau dalam group pun kita tengok dia punya physical properties. Okay, cuma daripada kalau group kita tengok daripada atas ke bawah. Okay, yang ini period kita tengok daripada kiri ke kanan. Okay, so sifat fizikal yang pertama, okay, macam biasa kita tengok size. Okay, kita tengok size. So daripada kiri ke kanan, okay, from left to right, size semakin besar ke kecil awak rasa? Besar. Besar, salah. Size dia semakin kecil. Okay, size dia semakin kecil. Okay, ini dia punya point dia, size semakin kecil. Okay, now kita tengok dia punya penerangan. Kenapa size semakin kecil? Okay, point yang pertama, ialah kita tengok dia punya proton number. Proton number. Okay, so daripada kiri ke kanan, proton number bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah, very good. So daripada kiri ke kanan, proton number bertambah. Okay, kita ambil contoh terus. Kita ambil 3 yang pertama, tak payah tengok banyak-banyak. Sama je trend dia, Na, Mg, lepas tu Al. Okay, Na 11 proton, magnesium 12, Al 13. Okay, so daripada kiri ke kanan, proton number bertambah. Okay, so proton number dia duduk kat mana? Dia duduk kat mana dalam atom?
tengah ke, dekat shell ke, kat mana? Tengah nukleus. Dekat nukleus. Okey, dia dekat nukleus. Okey, so dia dekat nukleus. So bila dekat nukleus, dia punya charge dia akan bertambah. Okey, proton number bertambah. Okey, and then yang kedua charge, kita panggil sebagai nuclear charge. Okey, charge nuklear. Nuklear ni bukan nuklear atom ke apa, bukan. Ni nukleus lah. Nuklear ni ialah nukleus. So nukleus punya charge akan bertambah. So kalau Na ada 11 proton, maksudnya dekat tengah-tengah nukleus tu charge dia ialah positif 11. Magnesium 12 proton, charge bagi nukleus ialah positif 12. Aluminium 13. So charge nukleus ialah positif 13. Okey, boleh lah? Okey. So kenapa nak kena tengok charge? Okey, sebab daripada charge ni, okey, dekat nukleus kan dekat tengah. So bayangkan macam ni. So ini tengah positif, and then dekat keliling ni kita ada shell. Ni kita ada elektron. Okay, ni katakan ni ada shell yang kedua. Okay, ni shell yang pertama 2, shell yang kedua 8. 2, 4, 6, 8. Okay, walaupun elektron ni duduk pada shell dia, tetapi dia ada attraction. Kita dah tengok dah kan dalam grup 1 dengan grup 17, dia ada attraction. Dia ada tarikan antara nukleus dengan elektron. Dia ada tarikan. Okay, dia ada tarikan. Cuma elektron tu dia tak ada lah terus pergi rapat dekat nukleus tu. Dia masih duduk dekat orbit dia. Okay, cuma kalaulah charge tengah ni semakin kuat, maksudnya Na tadi positif 11. So positif 11 dia akan tarik. Dia adalah attraction dia. So bila dia tarik elektron, okay, bila dia attract elektron, shell ni pun dia akan ikut tertarik juga. Okay, so bila dia tarik, shell ni dia akan jadi kecil, dia akan mengecut. Atom tu akan mengecut. Sebab dekat tengah ni dia tarik. Ni dia tarik elektron, tapi disebabkan elektron tu duduk dekat shell, so shell tu pun ikut tertarik juga. Tapi dia tak adalah terus tertarik rapat. Okey, katakan dia tarik macam ni lah, bayangkan kekuatan 11 orang. Okey, tarik. Tarik tapi tak ada rapat lah. Jangan fikir dia terlalu rapat, tak. Dia ada gap lagi lah. Okey, dia tarik. Lepas tu pergi pula magnesium 12. So positif 12. So kekuatan dia bertambah seorang. So seorang lagi tarik. So bila semakin bertambah nuclear charge, okay, charge dekat tengah ni semakin bertambah, attraction tu makin kuat. Bila makin kuatlah dia tarik elektron. Okay, bila dia tarik elektron, shell pun ikut tertarik juga. Menyebabkan atom tu kita panggil dia shrink. Okay, elektron tu akan dekat dengan nukleus, and then atom tu dia akan jadi kecut. Lebih kurang macam itulah. Okay, katakan ni Na. This one macam mana nak bayang. Tengah, okay. Ni katakan positif 12. Ni magnesium. So kita ada first shell, second shell, okay, third shell. So dia punya tu kuat tu. Ni tengah ni kuat. So dia tarik elektron tu closer, dekat. Makin dekat elektron bersama dengan shell dia tu makin dekat pergi dekat dia. Okay, pergi dekat nukleus tu. So that's why semakin ke kiri, okay, from left to right, dia punya size akan semakin berkurang. So point dia 3 je. Yang pertama proton, yang kedua nuclear charge, okay, yang ketiga attraction. Tarikan. Okay, attraction. So bila attraction makin kuat, menyebabkan shell ataupun electrons akan pergi dekat. Okay, akan closer. Okay, closer to the nucleus. Macam tu. Okay, clear tak? Clear tak? Yeah. Clear Okay, very good. Okay, tu yang pertama berkenaan dengan dia punya size. Okay. Yang kedua, kita tengok dia punya, ini terms ni cikgu rasa awak tak pernah dengar. Terms dia ialah electronegativity. Electronegativity. Okay. Elektro ni asal dia elektron. Negativity ni negatif lah. Okay. So, dia akan balik kepada point yang asal. Okay, point yang asal, proton number bertambah, charge tengah dekat nukleus bertambah, attraction makin kuat. So attraction dekat sini dia ada dua maksud. Satu, dia tarik elektron
Okay, dia tarik elektron yang ada dekat shell. Okay, katakan dalam satu atom tu, okay, untuk contoh yang ni kan, Na ni dia ada 11. Okay, dia ada 11 elektron. So 11 elektron tu akan tertarik ke tengah. Okay, tapi dia tak akan dekat lah, dia masih dekat. Maksudnya dia ada minimum distance, jarak minimum dia. Okay, jarak minimum dia masih ada. Okay, dia masih ada gap antara shell tu dia ada gap. Okay, tapi dia ada tarikan. Okay, so itu yang pertama, dia tarik elektron yang ada yang dalam atom dan dia boleh juga tarik elektron daripada luar. Okay, dia boleh juga tarik elektron daripada luar. Macam kita tengok sebelum ni, grup 17. Kan grup 17 dia tak stabil. So sifat dia kena ambil elektron daripada luar. So macam mana dia nak ambil? Dia kena boleh attract, dia boleh tarik elektron. So dia kena kuat untuk menarik elektron. So sama juga in this case. Okay, so daripada kiri ke kanan, charge semakin besar, semakin kuat. So attraction makin kuat, so makin senang dia nak tarik elektron. Okay, makin senang dia nak tarik elektron masuk dekat dia punya atom tu. Elektron tu daripada luar lah, tak kisahlah daripada mana pun. Okay, yang penting bukan elektron dia nak tarik elektron daripada luar. Okay, so keupayaan dia untuk menarik itulah kita panggil sebagai electronegativity. Okay, keupayaan, ability to attract elektron. Untuk tarik elektron daripada luar, jangan salah faham. Tarik elektron daripada luar. Bukan tarik elektron dia. Elektron dia memang dia tarik. Ni elektron dia daripada luar. Okay, itu maksud electronegativity. Okay lah. So, awak rasa electronegativity semakin kuat ke semakin lemah? Bertambah ke berkurang daripada kiri ke kanan? Bertambah. Bertambah. Yes, Berkurang. electronegativity Tambah. akan semakin bertambah. Sebab apa? Sebab tarikan semakin kuat. Point dia sama balik yang ni. Proton bertambah, charge dekat tengah semakin bertambah. So maksudnya makin kuat lah. Daripada kiri 11 orang, 12 orang, 13 orang, 14 orang, sampai argon 18 orang. So argon punya tarikan paling kuat. Sebab dia ada positif 18. Okay, and then tarikan dia kuat lah. Dia boleh tarik elektron dia. Dan dia boleh tarik elektron daripada luar. So dia senang untuk tarik elektron daripada luar. Tapi argon tak tarik. Sebab argon dah stabil. Yang tak stabil, Na sampai, yang paling kuat tarikan dia ialah Cl, klorin. Klorin, this one klorin. Mana klorin? Klorin. Klorin 17 proton. So maksudnya erasmus dia 2.8.7. Ni ujung ni tak stabil ni. Okay, dia perlukan satu lagi, kena tambah satu lagi. So mana dia nak dapat satu lagi, dia kena tarik daripada luar. Ini kita dah tengok dah grup 17. Dia kena tarik elektron daripada luar. So untuk dia tarik elektron daripada luar, dia kena ada charge yang kuat. That's why dia punya proton dia 17. Positif 17. Dia paling kuat tarikan dia. So dia boleh tarik elektron dia boleh tarik elektron daripada luar. Dan klorin ni saiz dia kecil. Saiz dia kecil. Sebab apa? Sebab 17. Positif 17, tarikan kuat. So dia tarik 17 elektron dia, menyebabkan elektron dia tu makin rapat dengan nukleus, menyebabkan atom tu dia jadi macam kecut, and then dia boleh tarik juga elektron daripada luar. Okay, itulah maksud electronegativity. Okay, clear tak setakat tu? Okay, alright. Okay, kalau ada yang tak faham ke apa, boleh tanya. Okay, itu kedua kita dah tengok. Yang pertama tadi size. Yang kedua electronegativity. Okay, size daripada kiri ke kanan semakin berkurang. Electronegativity kiri ke kanan semakin meningkat, semakin bertambah. Okay, maksudnya electronegativity maksudnya makin senang dia nak tarik elektron daripada luar. Okay, so kenapa terms dia electronegativity? Sebab bila dia tarik elektron, dia akan jadi charge negatif ke positif? Ini awak dah belajar dah. Dia ambil elektron daripada luar, so dia akan jadi negatif ke positif?
Negatif. Negatif, very good. Dia akan jadi negatif. Sebab tu istilah dia, terms dia electronegativity. Elektro, dia ambil elektron, dia akan jadi negatif. Lawan kepada electronegativity, okay, nanti awak akan jumpa bab tak ingat ke tahun depan awak jumpa form 5. Lawan kepada electronegativity ialah electropositivity. Dia lawan. Kalau electronegativity, keupayaan dia untuk tarik elektron. Bila dia dapat elektron daripada luar, dia akan jadi negatif. Electropositivity lawan. Elektron positif maksudnya dia akan buang. Makin senang dia buang elektron dia akan semakin elektropositif. Okay, boleh? Clear? Sebab atom bila dia loose, dia hilang ataupun dia donate dia punya elektron, dia akan jadi charge positif. Okay, itulah terms dia. Asal usul terms electronegativity dengan terms electropositivity. Okay, next kita tengok dia punya state lah macam biasa. Dia punya keadaan dia. Solid, liquid, gas, semua-semua tu. Okay, so untuk Na sehingga sehingga S, sulfur. Okay, maksudnya Na, Mg, Al, Si, P, phosphorus dan juga S. Okay, so ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 6. Okay, 6 elemen yang pertama dia wujud dalam keadaan solid. Okay, solids. And then Cl, okay, chlorine, Cl2 dan juga Ar, argon. Yang ini ialah gas ke liquid? Gas. Gas, pandai. Very good, gas. Okay, ni kita dah tengok dah. Cl, dia secara diatomic. Okay, diatomic maksudnya dia molekul lah. Okay, argon, dia group 18, dia ialah monoatomic. Allah, tertinggal A. Monoatomic. Okay. Tapi dia gas lah. Okay. So maksudnya diatomic ni dia ada dua atom Cl yang bergabung membentuk molekul. Okay. And then argon ni dia satu je lah. Dia atom je. Dia tak ada bond dengan mana-mana. Tak ada. Okay. Boleh Okay. And then kita tengok yang ke berapa? 4. Okay, itu yang ketiga, dia punya state, keadaan dia. Yang keempat, kita tengok dia punya electrical conductivity. Yang ni group 1, group 17, group 18 kita tak tengok dia punya conductivity. Elements kita tengok. Sebab apa kita tengok? Sebab dia ada metals dan dia ada non-metals. Sifat metals boleh conduct elektrik, sifat non-metal tak boleh conduct elektrik. Kalau macam group 1, semua metal kecuali hidrogen gas, non-metal. So group 1 semua metal, so memang semua boleh conduct elektrik. So tak payah tengok dah lah, memang semua metal boleh conduct elektrik. Group 17, semua gas, so semua non-metal, so semua tak boleh conduct elektrik. Sama juga group 18. So kita tak payah bincang dia punya conductivity tu, tak payah buang masa. Tapi kalau period kita kena bincang. Sebab dalam satu period ada yang metals, dia ada 3. Ada yang metals, ada yang non-metals, dan di tengah-tengah antara metals dengan non-metals ada satu istilah tadi kita jumpa metalloid. Okay, metalloid ataupun semi-metal. Dia gabung. Dia special. Dia sifat logam dia ada, sifat bukan logam pun ada. Dia tamak. Okay, kita akan tengok, kita kena bincang. Sebab dia ada 3 benda ni. Okay, so untuk yang metal lah, macam biasa lah, yang metal mestilah boleh conduct elektrik. So 3 yang pertama kita ada Na, Mg dan juga Al. Okay, 3 this one. Yang ini metal, so dia boleh conduct electricity. Okay, can conduct electric, E. Okay, malah nak type panjang. Okay, and then kita ada Si. Si silicon. Okay, Si silicon.
Okay, Si ni sifat dia metalloid. Okay, metalloid. Metalloid ataupun semi metal. Okay, so maksudnya dia ada sifat logam, dia ada sifat bukan logam. So awak rasa dia boleh tak conduct elektrik? Boleh kot. Boleh kot, okay. Tak. Okay. Tak, oh kenapa tak? Siapa jawab tak tu? Kenapa tak? Why tak? Dan kenapa boleh? Okay, dia boleh conduct, boleh tak conduct. Okay, tetapi dia lebih kepada boleh conduct. Cuma dia weak, dia lemah. Dia boleh conduct tapi kita panggil dia weak conductor. Dia conductor yang lemah. Sebab apa dia lemah? Sebab dia ada sifat non-metal. Dia bukannya fully metal. Dia ada sifat non-metal. So dia boleh conduct elektrik tapi dia lemah. So macam mana nak kuatkan dia? Ada dua cara. Cara yang pertama kita heat. Okay, kita panaskan dia. So bila dia panas, dia akan bertukar menjadi good conductor. Dia boleh conduct elektrik. Cara yang kedua ialah kita campur, kita mix. Okay, kita mix. Kita campurkan dia dengan boron. Boron lah, bukan boroi. Boron dan juga fosforus. Allah. Kita mix, maksudnya kita ada silikon and then kita mixkan dengan boron, kita mixkan dengan fosforus, kita jadikan dia satu mixture and then kita panaskan. Itu dia akan jadi macam booster untuk silikon ni boleh conduct electricity dengan baik. Okay, kalau silikon saja dia tak panas, dia tak bercampur dengan boron dan juga fosforus, dia weak conductor. Okay, right. And then yang selebihnya kita ada, yang tadi tu cikgu silap cikgu minta maaf yang tadi tu. Okay, yang selebihnya kita ada fosforus. Dan ni semua non-metal lah. Tadi cikgu silap tadi awal-awal tadi. Okay, betulkan balik. PSClAr. Okay, fosforus, sulfur, klorin, argon. Yang ini non-metal. So mestilah tak boleh. Okay, cannot conduct electricity. Okay, itu saja untuk conductivity. Okay, ada soalan nak tanya setakat tu? Untuk dia punya physical properties. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada lah, clear lah. Okay, so untuk physical properties ada 4 tu je. Tadi kita tengok size, lepas tu electronegativity, lepas tu keadaan dia solid liquid, solid dengan gas, tak ada liquid lah. And then dia punya electrical conductivity. Okay, yang mana boleh conduct elektrik, yang mana tak boleh conduct dan sebagainya. Okay, next kita tengok dia punya sifat chemical. Okay, physical dah selesai, tengok chemical. Okay, sekejap. Alright, okay. Next kita tengok dia punya chemical properties. Ni dah habis dah, ni last. Period 3 ni sikit je. Okay, yang ni last lah, ni bahagian last. Lepas tu habis dah. Tak sampai sejam pun kelas. Okay, tak apa. Alright, last. Chemical properties. Chemical properties. Tadi dah tengok physical, now tengok chemical. Okay, chemical properties maksudnya dia punya reaction. Dia punya tindak balas. Okay, so untuk period 3, kita tak ada terlalu banyak tindak balas. Kita tak ada pergi macam, dia boleh react dengan water, dia boleh react dengan oksigen, tak ada. Kita pergi satu sahaja, iaitu dia punya sifat dia. So daripada sifat dia, kita boleh tahu dia boleh buat reaction apa. Okay, so sifat itu kita panggil, dia ada 3 terms. Basic, ni sifat dia, basic, acidic. Tolong tutup mic. Yang ketiga, amphoteric. Boleh tak tolong tutup mic, siapa yang on mic?
Okay, tiga. Cikgu tak boleh nak bercakap sebab ada orang on mic. Disturb. Cek. Okay. Icat. Okay. Basic, acidic, amphoteric. Sorry lah yang lain. Tak maaf lah kalau tak jelas sebab ada siapa yang on mic ni. Tolong tutup jap. Okay. Basic. Basic ni maksudnya alkali. Maksudnya elemen tu bersifat alkali. Okay, nanti kita tengok yang mana alkali, yang mana acidic. Okay, acidic ni acid lah. Acid. Okay. Amphoteric, dia ada dua-dua. Dia macam metalloid. Metalloid, dia sifat metal, sifat non-metal. Amphoteric. Okay, kena ingat istilah ni betul-betul. Jangan salah eja dalam exam. Kalau saya lagi keluar macam-macam, atmosphere lah, keluar macam-macam. Amphoteric. Okay, amphoteric. Amphoteric, dia macam metalloid. Dia ada dua sifat. Orang kata dia dalam dua muka lah. Ada sifat jahat, ada sifat baik. Okay, amphoteric, dia ada sifat acid dan dia ada sifat alkali. So, acid dengan alkali boleh react tak? Acid dengan alkali boleh tak buat reaction? Boleh? Boleh. Okay, nama reaction? Tak. Acid dengan alkali. Oh, belajar sekolah rendah benda ni. Nanti dia jadi neutral kan cikgu? Neutral. Yes, so maksudnya ada tak reaction? Boleh tak berlaku reaction acid dengan alkali? Boleh. Boleh, ya boleh. Okay, so amphoteric dia bukan macam tu. Walaupun dia ada sifat acid, walaupun dia ada sifat alkali, okay, kita tak tengok dia tu neutral ke, acid ke, alkali ke, bukan. Dia ialah amphoteric. Tapi kalau dia contoh kalau dia jumpa acid, dia akan bertindak sebagai alkali. Kalau dia jumpa alkali, dia akan bertindak sebagai acid. Tu maksud dia. Okey, tu maksud dia. Maksudnya dia tengoklah, dia tengok orang lah. Kalau orang yang datang kat dia tu acid, dia akan jadi alkali. Kalau yang datang dekat dia alkali, dia akan jadi acid. Okey. Tapi kalau yang basic, maksudnya dia alkali. Kalau yang datang tu acid, dia akan berlaku reaction. Okey. Kalau yang datang tu alkali, so alkali dengan alkali tak boleh berlaku reaction. Okey, so yang basic alkali, maintain je alkali. Maksudnya dia hanya boleh react dengan acid sahaja. Okey, kalau yang acidic, acidic, nama pun acidic. So acid, dia hanya boleh react dengan alkali sahaja. So dia tak boleh react dengan acid. Acid dengan acid, acid lah tak jadi apa. Okey, amphoteric, dia boleh react dengan acid, dia boleh react dengan alkali. Kalau dia jumpa acid, dia akan jadi alkali. Kalau dia jumpa alkali, dia akan jadi acid. Okey, itu maksud amphoteric. Clear Faham Faham. Faham Okey, very good. Pandai. Okey. So, untuk dia tunjuk dia punya sifat sama ada dia basic ke, acidic ke, amphoteric ke, dia tak boleh dia semata. Okey, contoh macam Na. Na ni neutral. Neutral, dia bukan acid, dia bukan alkali, dia bukan basic. Cikgu guna term basic cikgu tak guna term alkali sebab dalam exam dia tak guna istilah alkali. Dia guna basic untuk tajuk ni. So kalau cikgu guna alkali kan sekali lagi basic ni menatang apa pula? Jawab pening. So kita biasakan guna basic. Okay, so basic alkali basic ialah alkali, nama lain bagi alkali ialah basic. And then amphoteric. So Na ni dia bukan acid, bukan alkali, bukan amphoteric, basic, sorry. So dia neutral, dia tak ada charge. So untuk dia tunjuk dia punya sifat sama ada dia acid ke, basic ke, amphoteric ke, dia kena combine dengan oksigen. Dia kena combine dengan oksigen. So dia akan jadi, istilah dia ialah oxide. Okay, oxide. So kalau sodium Na combine dengan oksigen, dia akan jadi sodium oxide. So untuk the whole period 3, elemen yang pertama Na sampai elemen yang ke-7, argon kita tak tengok dah sebab argon dah stabil, dia dah tak buat reaction dah. Okay, argon dah stabil. Kita tengok sampai yang ke-7, Na, Mg, Cikgu, dengar. Cikgu tak dengar cikgu. Cikgu, Cikgu hilang.
Cikgu, bak cikgu. Amira, tolong ni jap. Cikgu tak boleh nak share screen. Cikgu terkeluar tadi. Sorry. Dengar tak suara cikgu? Cikgu terkeluar. Oh. Dengar. Dengar. Saya- Dengan jelas. Tadi hilang. Oh, itulah. Cikgu pun cakap sorang-sorang tadi. Cikgu tanya soalan. Lepas tu macam, alamak kenapa tak ada orang jawab. Rupanya, dah terkeluar. Okey. Kejap. Okey. Amira masih record kan? Masa tinggal berapa? Tak, dia bagi free. Oh, dia bagi free. Oi, hari-hari bagi free. Hari tu free, ni free lagi. Alhamdulillah, tak apalah. Okey. Cikgu ulang balik tapi tak jawab pun tadi cikgu pergi. Okey, dua yang pertama daripada kiri, yang pertama for the first two element kita ada Na2O, sodium oxide. Okey, dan juga MgO, my god. Okey, MgO. So dua ni ialah basic. Okey. Cikgu, kenapa ada dua? Yang ni kenapa tak ada dua? Yang ni awak dah belajar dah. Okey, ni this one. Na, charge dia ialah Na+. Oxide, O2, negatif. Okey, so nak buat apa? Dua ni bawa turun bawah sini. Sini satu, bawa turun sini satu. So satu tak payah tulis. Charge dia hilang. So tinggallah Na2O. Okay. And then cikgu, kenapa MgO tak ada dua? Memanglah. Mg, magnesium, Mg2+, oxide, O2 negatif. So dua-dua boleh cancel. Padam dia. So yang tinggal ialah MgO. Okay. So dua yang pertama, yang ini sifat dia ialah basic. Okay, basic alkali. Okay, so bila kata basic, maksudnya dia boleh react dengan apa? Acid, pandai. Yes, dia boleh react dengan acid. So dia dua makhluk ni dia boleh react dengan acid. Okay. Cikgu, macam mana dia punya eksperimen? Allah, eksperimen dia paling mudah.
Sangat-sangat mudah. Eksperimen dia macam mana? Ambil satu test tube. Tak naklah kita ambil 2 test tube. Okay. Test tube yang pertama kita masukkan asid. Test tube yang pertama kita masukkan asid. Let's say kita nak masukkan asid apa hydrochloric acid. HCl. Test tube yang belah kiri. Test tube yang sebelah kanan kita masukkan alkali. Alkali apa yang awak tahu, yang awak dah belajar? Ubat gigi. Ubat gigi. Astaghfirullahalazim. Nama kimianya apa? Adakah awak belajar Oh, dah? Takkan nak letak ubat gigi dalam test tube, Icat weh. Apa hari tu apa benda? Yang ada O. Astaghfirullahalazim. Bukan yang ada O belakang tu apa? H2O. H2O itu water. Sodium hydroxide. Ingat lagi tak? Ni grup 1 ni. Ni grup 1 punya reaction ni. Ni ada OH kat belakang ni. Potassium hydroxide. Ya Allah, ubat gigi perginya water. Okay, tak apalah. Okay. Tak apa. Good try. Yang penting awak cuba. Salah tak apa. Acid dengan alkali ni liquid lah. Okay. Dia solution liquid. Okay. So test tube yang belah kiri acid, belah kanan alkali. Okay. And then kita adalah makhluk dua ni. Kita ada sodium. Kita ada sodium oxide dan juga magnesium oxide. So dua ni dia solid tau. Dia solid. Dia solid, serbuk-serbuk putih. Okay. So kita masuklah. Okay, kita guna satu dulu. Kita guna sodium oxide. So masuk dalam ni. Masukkan dalam asid. Okay, masuklah dalam satu spatula ke. Okay, masuk dalam asid, masuk dalam alkali. And then kita observe. Okay, awak rasa apa yang berlaku? Kalau dia masuk dalam HCl, dia masuk dalam asid. Apa yang jadi agak? Apa yang jadi? Sodium oxide ni dia basic. Dia masuk dalam asid HCl agak-agak apa jadi? Meletup ke? Terbakar ke? Hilang ke solution dalam tu magic ke? Agak-agak apa? Tu. Siapa yang berlaku agak-agak? Jadi neutral. Okey. Tak apalah. Okey, jawapan dia sodium oxide asal dia kan solid. Dia solid. Bila masuk dalam asid, dia akan dissolve. Dia akan hilang. Dissolve. Dia akan dissolve. So kita kata dia dissolve in acid. Acid tu depends lah kita pakai acid apa pun. Okay, so maksudnya bila dia dissolve, maksudnya dia ada reaction. Maksudnya dia boleh react dengan acid. That's why dia hilang, dia dissolve, dia dah larut. Okay, tapi bila masuk dalam alkali, kita masuk dalam NaOH. NaOH ni alkali. Sodium oxide, magnesium oxide, dia ialah basic. Alkali lah. Bila masuk dalam NaOH, awak rasa apa jadi? Dia dissolve tak? Tak. Dia tak dissolve. Sebab Very neutral. good. Sebab dia alkali basic. Sebab dia basic. Dia tak dissolve lah. Dia masuk dalam alkali. Dia pun dah memang alkali. Dia masuk dalam alkali, aku nak buat apa? Duduk diam. Macam tu. Okay, dia jumpa sejenis dia. Nak buat apa lagi? Macam tu. Okay, boleh lah? Alright. Tu dua yang pertama. So samalah untuk magnesium oxide pun sama. Kita try macam tu. Itulah dia punya eksperimen. Senang je. Okay, alright. And then kita pergi elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga kita ada apa? Aluminium. Aluminium dia dalam oxide lah. Aluminium oxide. Aluminium oxide. Dia punya formula Al2O3. Allah cikgu, mana datang 2, mana datang 3. Adahai. Al charge dia 3 plus, oxide O2 negatif. Okay, apa berlaku? Silangkanlah 2 ni bawa turun sini, 3 ni bawa turun sini. Okay, lepas tu charge dia padam. Tinggallah Al2O3. Itulah formula dia, aluminium oxide. Okay, right. So aluminium oxide, awak rasa dia acidic ke basic ke amphoteric? Amphoteric.
Acidic. Very good. Siapa jawab amphoteric tu? Dia amphoteric. Awak ingat macam ni je. Al. A. So amphoteric pun A. So aluminium oxide amphoteric. Oh, dia bersifat amphoteric. Maksud dia apa? Maksudnya dia boleh jadi asid, dia boleh jadi alkali. Bergantung kepada apa yang dia jumpa. Okey, kita tengok secara eksperimen Mungkin awak tak nampak sangat. Okey, Pak, sama juga. Kita ada 2 test tube. Asid yang pertama, seri ni asid HCl. Test tube kedua kita letak alkali NaO. Okey, sodium hydroxide. Sama juga, aluminium oxide pun solid. Masuk dalam asid, masukkan sedikit ke dalam alkali. Okey, so yang pertama kita tengok dia masuk dalam asid. Agak-agak apa jadi? Dia dissolve ke tak dissolve? Dissolve. Tak dissolve. Dissolve. Dia dissolve. Dia masih Dia asid tak? Dia akan dissolve ya, sebab bila dia masuk asid, dia akan jadi alkali. Faham? Dia masuk, aku jumpa asid Ya, yang aku dalam tadi. asid. Aku dalam asid ni, so aku kena jadi alkali. Macam tu, dia jadi basic. So dia akan dissolve. Okay, masuk pula dalam NaO. NaO ialah basic kan, alkali. Masuk dalam alkali, alkali. Oh, okey, aku jadi asid. Macam tu. Nampak dia ada 2 sifat. Tu orang kata talan 2 muka. Pergi jumpa orang ni cakap macam ni. Pergi jumpa orang cakap macam ni, macam tu. Okey, tu maksud dia amphoteric macam tu. Okey, kalau dia masuk dalam asid, dia akan jadi alkali, dia akan dissolve. Masuk dalam alkali, dia akan jadi asid pun dia akan dissolve juga. Okey, so kalau soalan keluar, dia bagi macam satu gambar, and then dia bagi gambar sebelum dengan gambar selepas. Okay, dia bagi 2 test tube macam ni lah. Sebelum, dia tunjuklah gambar spatula. Okay, spatula tu dia masukkan aluminium oxide. Gambar selepas, dia tengok aluminium oxide tu dah hilang. Maksudnya dia dah dissolve lah. Okay, so dia tanya, okay, apakah inference? Apakah inference yang kita boleh buat daripada 2 gambar raja tersebut? So jawapan dia apa? Jawapan dia ialah aluminium oxide bersifat amphoteric. Okay. So kalau soalan 2 markah, tu baru 1 markah ada amphoteric. Teranglah sikit apa maksud amphoteric. Okay. Kenapa, apakah inference yang kita boleh buat daripada 2 gambar raja tersebut? 2 markah. Markah pertama, aluminium oxide is amphoteric. Okay. Point yang kedua, it can react with HCl as basic sebagai alkali, and can react with NaO, boleh react dengan NaO as acid sebagai acid. Boleh? Clear dah? Itu bagi soalan bocor tu. Okay. Alright. Okay, itu amphoteric. And then kita tengok elemen yang seterusnya. Sebelah Al, kita ada silicon. Alright. Silicon dioxide. Kenapa cikgu kata dioxide? Sebab dia ada ni, O2. SiO2. Cikgu, kita tak jumpa pun Si2+. Ada tak kita jumpa Si2+? Okay, kalau Si2+, O2-, dia tak akan jadi Si2O. Betul tak? Dia tak akan jadi SiO2. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Kan? Dia akan jadi SiO sebab dua-dua kan boleh cancel. Kan? Cikgu, mana datang SiO2? Awak rasa kenapa? Itulah awak fikir-fikirkan ya. Kalau keluar exam cikgu tak tahu. SiO2. Tak adalah, gurau je. SiO2. Si ni grup yang keempat. Dia grup 14. Si ni grup 14. Amira, masa berapa lama lagi? Free, sorry, lupa. Si grup 14. Grup 14 maksudnya valence dia ada 4. Okay. So valence 4 ni maksudnya kalau grup 1, grup 2, grup 13. Okay, grup 1, grup 2, grup 13. Yang ini dia akan donate. Dia punya valence elektron. Okay, maksudnya kalau grup 1, valence dia 1, so dia akan buang. Grup 2, valence dia yang paling luar dia 2, pun dia akan buang elektron tu. Grup 13, valence dia 3, yang paling luar 3, pun dia akan buang 3 tu. Okay, tapi kalau 14, grup 14, dia valence dia 4. So dia tak akan buang 4 ni. 4 ni bagi dia dah banyak 4 ni, dia tak nak buang. Okay, so instead of dia tak buang, tapi dia tak stabil.
Okay, so dia kena ambil lagi 4, betul, untuk jadi 8. So dia pun takkan ambil, dia takkan buang. Dia tak akan donate dan dia tak akan ambil elektron daripada luar. So dia akan ada satu lagi cara, dia akan share. Dia akan kongsi. Okay, ini awak akan belajar bab yang kelima nanti. Awak akan belajar dengan kelas baru awak nantilah. Okay, kalau yang belajar dengan cikgu bagi introduction sikit. Dia akan kongsi. Okay, dia akan kongsi dengan siapa? Dia akan kongsi dengan oksigen. Dia nak kongsi berapa oksigen? Dia akan kongsi dengan 2 oksigen. Sebab tu dia ada SiO2. satu Si kongsi dengan 2 oksigen, share. Dia punya elektron tu dia share. Mungkin awak tak nampak apa benda cikgu dia cakap ni, tak faham tak apalah. Macam tu cikgu nak terang macam tu. So dia punya formula yang cikgu nak cakap ialah kita tak boleh guna cara macam tadi. Yang macam Si plus, Si2 plus, betul-betul silangkan. Tak boleh. Okay, nak buat formula itu tak boleh. Sebab apa? Sebab yang ini bukan ion. This one bukan ionic. Ini bukan ion. SiO2 ialah molekul. Dia bukan ion. Kalau ion, okay, kita boleh cross dia punya silang charge tu tadi. Macam Na kan, Na plus, O2 negatif. Yang ni cat ion positif, N ion negatif. Anjing dengan cat. Positif cat, anjing negatif. So boleh silang dia punya charge ni. Tapi untuk molekul nak dapat SiO2 ni, dia bukan cara macam ni. Dia ada cara lain. Okay, tu yang cikgu nak cakap. So nanti awak jangan tiba-tiba mandai-mandai kata, Pap, SiO. Cikgu betul lah, Si kan 2 plus, O kan 2 minus. Suka hati, lepas tu bergaduh. Bukan. Okay, bukan. Okay, tolong ingat. Okay, so start daripada SiO2. And then kita ada P4O10. Yang ini phosphorus oxide. Okay, cikgu kenapa P4? Kenapa O10? Yes, dia molekul. Okay, 4 phosphorus akan kongsi elektron dengan 10 oksigen. Cikgu mana dapat P4, mana dapat O10? Bab 5 awak belajar. Okay, bab 5 nanti. Chemical bonds. Okay, ini cara dia kita tak boleh. Cikgu, bukan ke kalau 4 ni cikgu, 4 ni kan maksudnya O 4 minus lah cikgu kan. P 10 plus. Wow, ilmu baru ni. P 10 plus, O 4 minus. Tak pernah wujud. Tak pernah. Cikgu silang je lah, dapatlah P4 O10. Ya, bukan. No, ini awak belajar kat Oxford pun awak tak akan jumpa. Bukan macam tu cara dia Ini molekul. Okay. So P4O10, jangan datang. Cikgu ni kenapa dapat P4O10? Kita silang dia punya charge ni. Bukan macam tu cara dia. Nanti cikgu ajar. Like dulu. SO2, sulfur dioxide pun sama. Cikgu, kenapa S1O2? Nanti bab 5. Relax dulu. Bukannya S plus, bukannya S2 plus, O minus. Bukan. Okay, yang awak hafal tu itu saja. O2 minus. Dia kekal O2 minus. Okay, lepas tu satu lagi apa klorin. Hello, masih dengar ke? Ke dah putus? Masih. Ada lagi. Okay. Alright. Last kali klorin oxide. Klorin oxide sekejap cikgu lupa formula dia. ClO5. Cl2O7. Yes. Lambat je. Cl2O7. Okay. 2 klorin share dengan 7 oksigen. Yang ni pun sama. Bukan maksudnya Cl2O7. Maksudnya charge dia Cl2 plus O2 negatif. Silangkan pandainya aku. Bukan. Okay, bukan bukan. Mana datang 2, mana datang 7 tu nanti. Bab 5 kita belajar. Okay, this one is molecule. Semua ni molecule, bukan ion. Okay. So, 4 ni dia tadi basic. Okay, 2 yang pertama basic, aluminium oxide, amphoteric. So, yang 4 ni ialah acidic. 4 ni ialah acidic. Okay. So, kalau eksperimen macam mana cikgu? Sama juga. 2 test tube. Okay, ada 2 test tube. Test tube yang belah kiri kita masukkan asid, HCl ke asid apa benda lah. Asid yang belah kanan kita letak alkali, letak NaO. Okay, pun sama. Samalah cara dia Cara dia sama. Okay, masukkanlah
apa yang oksid ni semua masuk kat dalam ni. Okay. So awak rasa kalau dia masuk dalam acid HCl agak-agak apa jadi? Dissolve ke tak dissolve? Tak dissolve. Tak dissolve. Very good. Okay, dia tak dissolve lah sebab dia dah acidic, masuk dalam acid, dia nak jadi apa lagi kan? Tak boleh buat apa lah. Okay, tapi bila masuk dalam NaO, dia akan dissolve. Menunjukkan dia ialah acidic. Okay, macam tu lah. Okay, so kalau soalan selalu tanya macam ni. Ni soalan bukanlah soalan kebat. Dia soalan yang awak faham. Tapi selalunya kalau kita jawab, kita akan salah sebab kita miss dia punya point. Okay, dia akan miss dia punya point. Contoh. Ni soalan famous ni. Cikgu macam cikgu nak masuk lah nanti final sem nanti. Macam ni lah. Katakan dia bagi acid. Dia bagi acid. And then dia masukkan, katakan Na2O. Ni kita pergi kepada soalan sikit. Kita apply dalam bentuk soalan sikit. Dah habis lah. Period 3 dah habis. Yang tu je kita belajar. Okay, sekarang ni kita tengok, try tengok soalan sikit. Okay, sodium oxide. Sodium oxide ni basic ke, amphoteric ke, acidic? Sodium oxide. Sodium oxide. Basic, acidic, amphoteric. Basic. Basic, very good. Basic lah, basic. So dia ialah alkali lah. So bila masuk acid, dia akan dissolve kan, betul tak? Dia akan dissolve. Okay, katakan yang ni gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama ni dia masih tunjuk this one. Inilah maksud yang bulat-bulat ni maksudnya sodium oxide tu sebab dia solid kan. And then dia macam ada letak macam satu glass rod, dia akan kacau. Okay, and then gambar yang kedua dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi test tube. So bawah ni dah tak ada dah. Bulat-bulat bawah tu dah tak ada. Okay. So kita punya observation ialah Na2O dia dah dissolve. Okay. Na2O dah dissolve. Okay. So soalan dia selalunya dia akan tanya macam ni. Explain. Soalan explain ni ramai kantoi. Explain the observation. Terangkan pemerhatian anda. Tu dia suruh terang. Okay, agak-agak awak nak jawab macam ni soalan macam ni. Berdasarkan knowledge awak dan juga observation yang awak nampak. Awak nak jawab macam mana? Katakan soalan ni 2 markah. 2 markah. Nak jawab macam mana? Explain the observation. Apa yang awak nak terang? Siapa nak try? Tak apa, salah tak apa. Tak ada masalah. Explain the observation based on diagram above. Soalan dia macam tu. Ada sesiapa nak try? Kalau tak ada, cikgu bagi nama. Ada tak sesiapa nak try? Tak ada, cikgu bagi nama. Tak ada. Dia boleh keluar sekali macam tu dia keluar. Siapa dia dah? Hello. Hello cikgu. Dengar tak? Lag cikgu tadi. Terlepas cikgu. Lag? Allah. Tadi saya lag tadi. Saya lag. Terlepas tu. Okey. Tak apa. Yang lain dapat tak tadi soalan cikgu tadi? Cikgu terkeluar lah tadi. Cikgu masih ada ke masih dah keluar ni? Pening lah. Cikgu kat dalam lagi. Cikgu kat dalam lagi? Oh, okey. Sekarang ni awak nampak apa tah? Nampak skrin. Home screen. Aduh lah. Whiteboard lah yang hilang. Kantoi lah screen aku. Apa cikgu halal. Cikgu nak letak gambar. Itu gambar masjid dah. Gambar masjid tau. Jangan salah pandang. Whiteboard ni buat haftul. Kejap lah cikgu nak guna whiteboard satu lagi. Yang keluar bigo-bigo tu kejap. Kiranya korang nampak lah tadi. Allah.
Sebelah aku tak buka benda bukan. Ni apa ni pula ni? Jeep Najib ni. Nombor 3 dapat reward aku concealer kat Cube. Siapa Cube Mehang? Dia boleh menyembang kat sini. Najib. Tahu lah dah bahagia. Kan dah keluar dah Bigo. Allah baru mention. Live moment anda. Apa benda tu ni? Okey. Soalan cikgu tadi dapat cikgu ulang balik sekali lah. Kita dah habis dah bab 3. Period 3 tu dah habis. Okey, cuma cikgu nak ajar teknik menjawab. Soalan Ikutlah cikgu keluar. terlepas cikgu tadi. Sabarlah. Ya. Nak ulang balik kejap. Okey, dia bagi 2 gambar. Gambar sebelum dengan gambar selepas. Okey. Belah kiri sebelum lah. Sebelum, yang ni acid. This one is acid. ACL. Okay. And then ni katakan dia letak sodium oxide. Sodium oxide masuk dalam acid. And then gambar selepas, gambar sebelum ni bawah-bawah ni dia macam ada precipitate. So yang bawah-bawah ni ialah sodium oxide. Okay, yang masih belum dissolve. Lepas tu dia ada pengacau glass rod. Allah, buruknya lukisan. Tak apalah, faham-faham lah Okay, and then gambar yang next, kita tengok dia punya yang bawah tu dah hilang. Okay, so soalan dia explain the observation. Terangkan pemerhatian anda. Okay, siapa nak jawab? Dua markah. Siapa nak try? Tetamu jemputan nak try ke? Hello? Ada lagi tak? Aku dah terkeluar ni. Aduh lah pening. Ada. Ada. Siapa nak cuba? Based on your knowledge, cuba explain the observation. Na2O acidic ke basic? Betul lah, basic ke acidic ke amphoteric? Na2O dissolve completely. Basic. Very good. Okay, siapa jawab tadi? Izzat. Dia kata dissolve completely. Okay. Itu dia punya observation. Okay, soalan ni sebenarnya betul lah jawapan Izzat tu betul tapi bukan kurang tepat. Betul cuma tak cukup. Dia ada 2 maksud kat sini tau. Sebab tu dia 2 markah. Yang pertama, dia nak awak sebut apa observation awak. Yang kedua, dia suruh terang kenapa awak cakap observation dia macam tu. Tu maksud soalan ni lah. Sebab tu dia kata explain the observation. Terangkan pemerhatian anda. Kalau awak tulis terus tiba-tiba Na2O is basic. Tang mana tiba-tiba basic? Betul. Point tu betul. Tapi itu point untuk explanation. Penerangan dia. Okay. Observation dia apa? Observation dia awak boleh kata Na2O dissolve. Dissolve completely. Dissolve sepenuhnya in acid. Macam tu. Tu point yang pertama. Na2O dissolve in acid. Into observation. Penerangan. And then disuruh explain. Kenapa awak cakap macam tu? Sebab point yang kedua barulah cakap. Because Na2O is basic. Selesai masalah. Ataupun tak nak guna. Cikgu macam simple sangat aja. Boleh nak guna complicated. Na2O react with acid. Tambah 2 perkataan je pun. Okay, Na2O is basic. Boleh tambah sikit lagi. And react with acid. Ataupun HCl. So barulah dapat 2 markah. Okay, macam tu. Macam tu nak jawab soalan kalau dia bagi gambar macam tu. Gambar sebelum selepas. Explain the observation. Okay, bagi tahu apa yang kita nampak. And then kenapa jadi macam tu. Okay, boleh nah? Clear nah? Clear. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, so kalau dah clear semua, ada soalan, kita dah habis dah. Kelas hari ni, malam ni habis dah. Pukul 9 suku. Okey lah, tak lama sangat. Ada soalan nak tanya? Period 3, nak tanya period 3 boleh, group 1 boleh, 17, 18. Tanyalah apa pun. Cikgu nak tanya boleh? Tanya. Tapi takut tak ada kaitan pula. Allahu Akbar. Awak soalan personal apa ni? Tak. Pasal elemen juga. Apa beza sternum? Ada sternum ke cikgu? Sternum, okey. SN, STIN.
Kan dia ada tin pula. Apa tu? Aluminium can. Tapi Aha. kenapa nama dia tin juga? Titanium. Okay, faham. Sama juga aluminium dengan titanium. Okay. Alright, okay. Oh, ni memang out of the box ni soalan ni. Kejap. Aku terang ya. Tin lah, masa awak tin lah kan. Tin contoh tin. Tin. Tin sardin, tin air tu semua kan. Okay. Bagus soalan, bagus. Sebelum tu ada siapa nak jawab? Kenapa panggil tin tapi bahan dia aluminium tu masuk Bashir Yang tu kalau ni lah untuk tin lah. Kan nama dia tin. Kita panggil tin. Tapi Ya. daripada aluminium. Tapi titanium tu tin. Okay. So ada 3 tin, titanium, aluminium. Sudah. Titanium tu tin. Alright. Tapi apa beza dia? Sama juga. Okay. Sekejap. Ada siapa nak try? Ada nak jawab? Kot lah dia punya parents tu memang bidang makanan ke, memang buat tin ke, boleh try ke apa? Ada? Bagi chance siapa nak jawab? Mana table tadi? Hilang dah. Hilang. Ada? Tak ada lah. Okay, alright. Hello? Hello. Okay. Dengar ke? Dengar. Dengar. Okay. Tin makanan. Tak kisahlah tin makanan ke apa-apa tin ke. Dia macam ni Tin, dia bukannya tin semata. Tin. Tin lah, tin. Tin ni tadi bahasa cakap SN. SN ni tin. Okay. Kalau tin makanan tu tin sardin ke, tin minuman ke apa ke. Kalau daripada tin sahaja dia akan cepat berkarat. Okay, dia akan cepat berkarat. Berkarat tu maksudnya luar dan dalam. Dekat luar cepat berkarat, dekat dalam pun lagi cepat berkarat. Sebab katakan dalam tin tu awak letak air Coca-Cola contoh. So karat akan cepat berlaku kalau dia ada water kan. So dalam akan lagi cepat berkarat. So bahayalah awak minum Coca-Cola, ada perisa tambahan lah. Sudah jam. Okay. So tak boleh guna tin, dia akan mix, dia akan campur dengan AL. So sebenarnya tin tu dia ada 2 lapis. Tin ada 2 lapis. Okay, dia ada 2 lapisan. Lapisan yang paling luar ialah aluminium. Lapisan yang dalam ialah tin. TN. SN lah. Allah. Sekejap. Macam mana nak terang kat orang Sekejap nak lukis tak. Macam inilah. Tin. Senang kata dia ada ni lah. Dia ada 3 lapis lah. 3 lapis. Okay. Macam ni tau. Ni lapisan tau. Bayangkan lapisan. Ni lapisan paling luar. Ni yang paling luar. Outer yang paling luar. Yang ni yang tengah. Yang ni yang dalam. Okay. Ni tengah. Ni dalam. So dalam ni adalah sardin lah apa semua. Ni yang paling luar. Yang tempat kita pegang apa semua. Okay. Yang paling luar ada paling luar ada aluminium. Bawah aluminium kita ada tin SN. Kenapa dia tak mau keluar? SN. Dalam kita ada aluminium. So tin dekat tengah-tengah. Dia ada 3 lapisan senang kata. Tengah-tengah tin, luar dan dalam ialah aluminium. Okay. So bila aluminium, maksudnya tin tu kita cover luar dan dalam dia dengan dengan aluminium. Okay. So menyebabkan tin
makanan tu, minuman tu dia takkan berkarat sebab dia dah coat. Kita dah lapikkan tin tu dengan aluminium. Aluminium susah nak berkarat. Okay. So apa jadi, biasa tak kita dengar kalau kita pergi pasar raya, kita dengar macam kalau tin tu dah kemik, kita jangan ambil. Tin susu ke apa kan, kalau kita tin ni dah kemik lah, janganlah ambil tin ni, kita ambil tin yang masih belum kemik. Awak rasa sebab apa? Sebab SN tu dah termasuk dalam makanan. Bukan. Bila tin tu kemik, lapisan aluminium dekat tempat kemik tu dia dah tertanggal. Contoh bahagian sini. Bahagian sini katakan crack retak ke, bengkok ke, kemik ke apa lah. Dia akan crack. So bila dia crack kat sini, aluminium kat sini dah tak ada tau. Aluminium macam dah tak ada. Dia dah macam hilang. Katakan sini dah crack. Allah, besar pula dah. Okay, katakan ni dah crack. Okay. Ni dah macam tin tu dah macam kemik lah kan. So dekat bahagian sini, aluminium tu dah tak ada. Lapisan aluminium tu dah tak ada sebab dia dah crack. Okay. So bila dah crack, lapisan tengah tadi kita ada tin. So lapisan tin tu dia akan terdedah ke udara. Dia akan terdedah ke permukaan. So udara dekat permukaan kita ada air, kita ada water kan, sebab kita ada lembab, udara kita lembab. So ada water juga. So dia boleh berkarat. Dia akan boleh berkarat. Faham? So dalam pun dia akan crack lah. Saya kata contoh tin tu kemik tang ni. Macam dia bengkok kat sini. Tin tu bengkok. Tin tu bengkok kat sini. Bengkok lah jadi. Bengkok lah kesian dia. Okay, bengkok. So maksudnya lapisan aluminium dekat bahagian sini, okay, luar dan dalam dia dah terkeluar. Dia dah macam tertanggal. So lapisan tin dekat tengah tu dia dah expose. Dia dah terdedah. So dia boleh berkarat. Sebab tu kalau tin kemik, kan, tin kemik awak jangan ambil. Sebab kalau awak ambil, awak tengok luar ni kemik tapi macam tak berkarat pun, dalam awak tak tahu. Dalam kita tak tahu, dalam tu ada air sardin lah, apalah, macam-macam air susu apa semua dalam tin tu kan. Kita tak nampak dia berkarat kat dalam. Boleh jadi dia tak berkarat. Okay? Boleh jadi aluminium tu pun kemik juga. Boleh jadi aluminium tu tertanggal. Tin tu terdedah. So kita tak tahu dalam tu macam mana. So better tak payah ambil. Okay? Habis. Clear? Bashir? Clear. Okay. Allah besar. Cikgu, Ya saya. Kan aluminium tu kan salut tin tu, tapi tin tu macam tak function. Kenapa dia tak guna aluminium semata-mata? Okay. Kalau dia guna aluminium semata-mata, aluminium ni lembut tau. Aluminium ni lembut. So awak bayangkan tin awak pegang, awak genggam sikit je dia dah kemik. Okay, dia macam nak menguat. Tin tu dia macam nak menguatkan struktur tin tu. Okay. Cikgu, pisau bukan aluminium ke? No, pisau bukan aluminium. Pisau bukan aluminium. Kuali bukan aluminium. Pisau kuali ialah steel. Stainless steel yang awak dengar tu kan. Stainless steel. Pernah dengar stainless steel? Itu besi Stainless apa tu? steel. Stainless steel dia bukan besi, dia alloy. Alloy ni dia campuran besi. Stainless steel ni dia campur aluminium, dia campur besi, dia campuran metal. So bila campuran metal menjadikan metal yang terhasil tu jadi lagi kuat. Stainless steel. Macam badan kapal terbang. Badan kapal terbang nama dia ialah Allah. Susah aku tak suka pakai whiteboard ni tau. Dah lah keluar macam-macam. Omi lah. Bigo lah. Ni keluar Omi pula dah. Tak masalah saya tak guna Omi. Okay. Badan kapal terbang. Okay, kapal terbang. Kepala, ekor naik congkek sikit. Sayap. Buruknya ya Allah. Budak tadika bulu kelok lagi. Biar. Okay, badan kapal terbang lah. Badan kapal terbang. Badan kapal terbang bukan sebarangan besi tau. Bukannya badan kapal terbang guna aluminium. Aluminium ni dia lembut. Dekat atas tu ada macam-macam lah. Angin lah, ribut lah apa semua kan. Silap-silap kapal terbang tu naik. Elok bila turun kemik sana sini. Sebab dah kena macam-macam. So aluminium lembut. So tak boleh.
So badan kapal terbang dia ada satu alloy yang kita guna, nama dia duralumin. Duralumin. Duralumin ni dia campur. Ada aluminium, ada copper, ada macam-macam. Dia campur, dia mix. So istilah dia ialah alloy. Sama lah juga macam pisau, periuk, cerik, apa lagi? Awak punya medal, bukanlah medal kita ni cikat je, RM10, RM3 je. Medal macam perak, bronze. Apa bronze ni? Emas, bukan Apa? emas. Gangsa, bronze. Bukan, okay. Bronze ni sebenarnya kalau yang asli, dia mahal tau. Sebab bronze ni dia alloy. Bronze ni alloy. Dia campuran besi. Bronze yang, kalau awak tengok bronze yang Olimpik punya, ya Allah, baling anjing mati. Sebab keras. Kalau bronze kita, bukan bronze, plastik. Cuma warna je, warna gangsa. Dia bukan alloy betul pun. Sebab tu medal yang awak duk sarung dekat hari sukan tu, alah RM2, RM1.5. Kalau bronze yang asal dia alloy, dia campuran besi. Kalau dah campuran besi, dia nak jual ke RM1.5? RM1.5 dekat US tu, Allah, berapa sen dolar sangat. Macam tu. Okay, bronze, macam-macam lagi. Apa lagi lah. Macam lah, nanti awak belajar bab last kot. Ya, bab last nanti. Apa tak nama tajuk tu? Bab 11, ada. Bab 8, manufactured. Itu awak belajar bahan. Kalau awak jenis yang suka macam, ni bahan ni dibuat daripada apa? Bahan ni buat daripada apa? Itu tajuk awak. Itulah awak punya tajuk. Okay, nanti awak belajar bab 8. Okay, alright. Okay, dah habis dah. Cukup penat. Ada lagi nak tanya? Cukup Ada lagi medal nak emas tanya? yang pada time Olimpik tu emas betul tu. Oh, mestilah. Mestilah emas betul. Of course, mestilah emas betul. Oh. Tapi dia macam mana orang nak kata? Cikgu rasa dia tak ada 100% emas tu. Kalau 100% emas memang mahal tu. Dia adalah kot. Dia macam ada apa orang kata? Kalau emas tulen ni dia mahal kan? Emas tulen ni mahal. Tak tahu, tengoklah. Kalau macam organizer tu, kalau macam katakan tahun depan 3 tahun lagi katakan Malaysia buat Olimpik kan, cikgu tak rasa dia akan guna emas betul sebab Malaysia mana ada duit. Cikgu rasa dia akan campur-campur sikit lah, macam tu lah. Okay, tapi yang pasti dia akan lebih banyak emas lah daripada benda lain. Kalau macam hari sukan kita, yang tu plastik je, jangan percaya. Aku dapat gol lah, bukan gol betul. Tu plastik je. Warna je gol. Okay, alright. Tu yang masa berseri lah. Masa TGB kita tak tahu macam mana lah. Kot lah guna emas betul. TGV guna ekor. TGB, tak. Ini silat-silat kalau naik semester 2 ni dia buat juga hari sukan, tak tahulah rasanya. Emas online virtual gold. Wah. Pening. Baguslah tak ada sukan tahun ni. Tak payahlah buat sukan sebab cikgu ketua rumah Zamrud tak tahu nak pernah play menang macam mana ni. Tak pernah menang yo. Mula tak tahu. Tu lah, hantar kat long lontar peluru pun tak boleh menang. Macam mana ni? Sebaiklah ada juara apa, lompat jauh kan. Dah nak menyembang nanti. End dulu record. Habis dah Amiral, end dulu record. Stop dah record. Okay, ada apa-apa